Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Huda binti Muhammad Zulkifli daripada grup 11 yang membawa tajuk kehidupan selepas mati bagi agama Hindu. Topik saya adalah ritual dan pandangan proses kehidupan selepas kematian. Subtopik pertama saya adalah pengurusan mayat masyarakat Hindu Keharingan. Baiklah, seperti pengurusan mayat agama lain, perkara pertama yang dilakukan adalah dengan membersihkan mayat atau memandikan mayat. Antara perkara yang diperlukan untuk upacara memandikan mayat mengikut kepercayaan Hindu Keharingan adalah air di dalam baldi, yang kedua sabun mandi, yang ketiga sikat, cermin, minyak dan bedak, yang keempat merupakan piring tempat meletakkan rambut, dan yang terakhir adalah pakaian yang akan digunakan oleh mayat. Okey, masih lagi dalam topik yang sama, terdapat beberapa langkah untuk upacara memandikan mayat mengikut kepercayaan mereka. Langkah pertama yang akan dilakukan oleh pengendali upacara adalah dengan mengambil air menggunakan tapak tangan disertakan dengan bacaan mantra yang tertentu. Kemudian air itu akan diusapkan ke mata si mati kerana mengikut kepercayaan mereka, mata merupakan anggota pertama yang diciptakan kepada manusia. Langkah yang seterusnya adalah dengan menyiram dan meratakan air ke seluruh badan si mati dan digosok dengan sabun. Proses ini akan berulang untuk memastikan kebersihan si mati dalam keadaan yang terbaik. Upacara selepas itu diteruskan dengan ritual mendandan si mati. Mayat tersebut akan dipakaikan dengan pakaian yang telah disiapkan dan akan didandankan dengan barang-barang yang disediakan tadi. Kemudian mayat tersebut akan diletakkan di atas keranda dan posisi mayat bergantung kepada jantina si mati. Okey, baiklah, topik seterusnya adalah cara pengebumian masyarakat Hindu Bali. Seperti yang kita ketahui, setiap agama mempunyai cara pengebumiannya masing-masing. Bagi agama Hindu, cara yang paling masyhur adalah dengan cara membakar mayat. Dan untuk masyarakat Hindu Bali, ianya dipanggil sebagai ngaben atau juga dikenali sebagai Pitrayadina. Upacara ini dilakukan dengan harapan agar roh si mati akan kembali ke tempat asalnya. Terdapat 3 penggelasan kasta bagi upacara ini. Yang pertama ialah nista yang bermaksud hina, yang kedua adalah madhya yang bermaksud tengah, dan kasta tertinggi iaitu utama. Upacara ini juga bermaksud menuju api, di mana api melambangkan Brahma mengikut kepercayaan mereka. Okey, topik yang ketiga adalah tentang persinggahan sementara mengikut kepercayaan agama Hindu. Bagi kepercayaan mereka, persinggahan sementara roh si mati adalah swag ataupun syurga dan nak iaitu neraka. Penempatan sementara mereka ini bergantung dengan kiraan merit iaitu kebaikan yang dilakukan sepanjang hidup dan demerit kejahatan yang dilakukan sepanjang hidup dan akan dinilai oleh Tuhan Yama. Di dalam penulisan Pauranik, gambaran Tuhan Yama akan berubah mengikut merit dan demerit seseorang itu. Jika meritnya lebih tinggi, Tuhan Yama akan berupa dengan gambaran Tuhan yang diajar ajaran mereka. Manakala jika bertentangan, Tuhan Yama akan wujud dalam personaliti yang buruk. Terdapat juga ritual tertentu yang perlu dilakukan oleh keturunan si mati yang masih hidup untuk memastikan atman iaitu jiwa si mati berada di jalur yang benar iaitu menuju ke Yamlok. Okey, topik yang keempat merupakan proses kelahiran semula mengikut agama ini. Dalam kepercayaan agama Hindu, roh si mati akan masuk ke badan yang baru selepas beberapa tempoh di dalam syurga atau neraka melalui pengamatan Tuhan Yama. Kitaran hidup ini akan berulang sehinggalah roh seseorang itu mencapai tahap tertinggi dengan bergabung kembali dengan sumber asal kehidupan. Setengah roh yang telah masuk ke badan yang baru akan mendapat kelebihan untuk mengingati kehidupan silam mereka. Kelahiran semula ini dikatakan sebagai peluang kepada seseorang itu untuk terus memperbaiki diri menjadi yang terbaik untuk mencapai tahap tertinggi dalam kehidupan. Baiklah, topik yang terakhir adalah hukum karma pala. Wujud kelahiran semula seseorang itu akan ditentukan oleh hukum karma yang bermaksud perbuatan, manakala pala yang bermaksud hasil menurut agama Hindu. Jika banyak merit yang dilakukannya sepanjang hidup sebelum ini, peratus untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kelahiran semula adalah tinggi. Bagi yang mempunyai demerit yang tinggi pula, kemungkinan seseorang itu untuk lahir dalam kehidupan yang malang itu lebih tinggi. Bahkan ada juga kepercayaan mengatakan bahawa seseorang itu akan lahir sebagai haiwan. Terdapat 3 bahagian hukum karma pala ini. Yang pertama ialah sancita karma pala yang bermaksud hasil daripada kehidupan sebelum ini yang belum diterima sepenuhnya, di mana balasan setiap perbuatan akan dibalas di kehidupan yang baru ini. Yang kedua ialah prarabdha karma pala. Ini bermaksud balasan yang didapatkannya melalui hidup sekarang, yakni balasan di atas dunia. Segala hasil daripada kehidupan sekarang akan dibayar secara tunai, tidak kira kebaikan atau keburukan yang dilakukannya. Karma ini biasanya balasan yang paling cepat yang akan dinikmati atau ditanggung oleh manusia. Yang terakhir ialah kriyamana karma pala. Ia merupakan balasan yang tidak pernah dinikmati oleh seseorang di kehidupan sebelumnya dan akan dipindahkan di kehidupan seterusnya.
Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton.